Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi pelajaran kita pada minggu ini tajuk reka bentuk dan teknologi iaitu uh, teknologi rumah tangga. Okey baik. Bagi yang belum mengenali, nama Cikgu Farhan, dan mungkin yang ada murid baru dalam kelas ni, nama Cikgu Farhan. Bagi murid lama, mereka dah kenal lah Cikgu Farhan ni siapa dan sebagainya. Okay, jadi pada minggu ini kita akan belajar menggunakan buku teks. Okay, minggu ni kita akan mula belajar lah berkaitan dengan tajuk reka bentuk dan juga teknologi. Kalau sebelum ini kebiasaannya reka bentuk teknologi ni diajar oleh Cikgu Rosli dan juga cikgu-cikgu lain. Tapi pada tahun ini Cikgu Farhan yang kena ajar. Dan ini adalah pertama kali cikgu ajar tajuk ataupun subjek reka bentuk dan juga teknologi ini. Dan cikgu pun baru tengok buku teks ni, cikgu tengok satu-satu. Mungkin ada perkara yang kita perlu belajar bersama-sama lah. Bukan cikgu tak pandai, tapi benda ni ianya melibatkan kita melibatkan kemahiran. Okay? Kemahiran, contohnya ada dalam tajuk unit 1 ni, kemahiran menjahit dan sebagainya. Jadi mungkin dekat situ cikgu tahu menjahit, tapi mungkin dari sudut pengalaman tu kurang lah. Pengalaman kurang. Mungkin kalau cikgu jahit tak berapa cantik sangat. Kita sama-sama belajar, kan? Sebab reka bentuk teknologi ni dia lebih kepada kamu punya kemahiran. Kamu kena buat sesuatu. Okay? Macam cikgu lebih pakar kepada sukan lah. Kamu bagi sukan apa, cikgu boleh buat. Tapi kalau untuk sesetengah perkara, cikgu tahu tapi belum pakar lah. Okay, kita tengok buku teks semua. Pertama sekali, pastikan kamu ada buku teks semua, iaitu reka bentuk dan teknologi tahun 5. Kamu buka sekarang, tengok buku teks kamu. Okay, baik. Sekarang kita pergi kepada muka surat 1. Okay, muka surat 1. Kita kena tahu tentang teknologi reka bentuk ni apa dia. Kenapa kita penting nak belajar tentang reka bentuk dan teknologi ni. Sebab dalam kehidupan seharian kita semua menggunakan teknologi. Sama ada teknologi komputer, teknologi perindustrian, teknologi pakaian, teknologi macam-macam teknologi kita guna. Okay? Tak semestinya teknologi tu telefon, komputer, tak semestinya. Apabila kita membicarakan tentang teknologi ni, dia sangat luas. Dia sangat luas dan sangat besar lah dia punya teknologi. Sebagai contoh cikgu bagi, ini adalah beg cikgu, okay? Beg tepi cikgu. Kalau kamu lihat dari sudut beg ini sendiri, pada zaman dahulu dia tak macam ni. Okay, zaman dulu tak ada beg yang macam ni. Ini zaman sekarang. Dan kalau kita lihat dari sudut teknologi pembuatan kain dia pun berbeza antara zaman sekarang dan juga zaman dahulu. Di mana zaman sekarang punya teknologi kain, dia lebih canggih dan lebih tahan. Okay, dia lebih canggih dan lebih tahan. Sebab tu apabila kita membicarakan tentang teknologi, kamu jangan ingat, macam kita masuk bengkel kemahiran hidup, kita masuk dalam bengkel. Bukan. Dia sangat luas. Di mana ada orang minat benda yang teknologi. Okay? Ada orang minat belajar, ada orang minat akademik, ada orang minat teknologi, ada orang minat sukan. Jadi benda ni semua merangkumi dalam kehidupan seharian kita. Okay, cuba kita lihat muka surat 1. Okay. Yang pertama sekali ialah teknologi rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri pun ada teknologi. Kamu jangan main-main, bukan dengan komputer dan sebagainya. Tapi dalam rumah tangga kamu sendiri pun ada teknologi yang kamu boleh gunakan lah. Khususnya aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Yang ini adalah satu tajuk yang berat apabila kamu masuk sekolah menengah nanti. Sebab untuk kejuruteraan, dulu cikgu ambil khusus kejuruteraan masa cikgu tingkatan 4. Cikgu ambil kejuruteraan mekanikal, kan. Bila masuk kejuruteraan ni, dia ada melibatkan pengiraan yang kompleks dan sebagainya lah. Supaya sesuatu perkara itu ataupun sesuatu benda yang kita cipta itu, dia tak mengalami masalah. Okay? Dia tak mengalami masalah. Contohnya kalau kita buat kipas, kita nak cipta satu kipas yang canggih dan sebagainya, kita kena buat pengiraan yang betul. Kalau kita tak buat pengiraan yang betul, mungkin kipas kita terlalu laju dan sebagainya, mungkin dia akan melibatkan kecederaan dan sebagainya. Apa-apa teknologi, kereta ke apa semua kita nak buat, kita kena ada asas pengetahuan kejuruteraan.
kita kena kira. Semua ambil kira, tak boleh tak kira. Okay. Dalam kejuruteraan sendiri banyak ilmu fizik yang akan diimplementasikan lah. Kamu nanti ilmu fizik ni kamu akan belajar masa tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Cikgu tak pasti ya, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ada tak subjek fizik ni. Tapi masa cikgu belajar tingkatan 4, tingkatan 5 baru cikgu ambil subjek fizik dan juga chemistry lah, kimia. Okey, seterusnya teknologi pertanian. Teknologi pertanian ini kebiasaannya ia melibatkan biologi dan juga chemistry lah, kimia dan biologi. Contoh orang tanam apa? Orang tanam kelapa sawit kan, ataupun padi. Kamu tengok sekarang, kalau zaman dulu guna teknologi pertanian zaman dulu, kita tanam kelapa, kita tanam padi, kita sangat-sangat ketinggalan lah kalau kita nak tanam padi cara zaman dulu. Zaman sekarang kita tanam padi dengan lebih laju dan lebih hebat lagi lah, dengan menggunakan teknologi sekarang. Yang sekarang yang terbaru yang cikgu perasan, kita guna teknologi drone untuk sembuh racun dekat kawasan sawah padi tu lah. Ianya lebih cepat, lebih efisien dan kurang menggunakan tenaga. Kalau kita guna secara manual, kita perlu guna orang sembuh kan. Penat lah kalau nak guna orang. Lepas tu satu lagi, kalau kita guna warga asing, kita kena bayar upah kepada warga asing tersebut. Banyak modal ni korang. Tapi kalau kita guna drone tu cikgu pernah tengok. Besar drone dia. Drone tu macam helikopter lah, yang dia boleh kawal daripada remote control tu. Dia letak racun, kemudian drone tu terbang. Dia terbang kat sawah padi tu sekejap je. Sangat sekejap. Lepas tu siap dah. Kalau kita guna orang dengan masa, dengan tenaga yang penat, dengan mungkin duit kita nak kena bayar. Tapi guna drone tu sangat sekejap. Mungkin sawah padi, orang yang mengusahakan sawah padi tu, dia upah orang yang ada drone tu. Dia suruh sembuh racun, dia bayar kepada orang yang ada drone tu lah. Jadi itu antara salah satu teknologi bagi pertanian. Itu salah satu. Sebenarnya banyak lagi dalam pertanian yang ada teknologi yang baru. Dan seterusnya kita tengok reka bentuk pengatur caraan. Itu juga teknologi. Yang kamu guna telefon sekarang, yang kamu guna internet sekarang, yang kamu tengok YouTube sekarang, yang kamu guna Facebook sekarang, itu semua adalah teknologi pengatur caraan. Untuk kita buat sesuatu aplikasi. Semua orang boleh buat aplikasi. Nak buat aplikasi apa? Tapi sama ada aplikasi itu bagus ataupun tidak, kita akan nilai nantilah. Itu semua masuk pengatur caraan. Jadi dekat sini ada banyak. Tak semestinya bila murid itu dia pandai teknologi pengatur caraan, dia pandai benda lain. Tidak. Macam cikgu sini, cikgu lebih kepada teknologi yang berasaskan kejuruteraan. Sebab cikgu belajar dulu masa tingkatan 4, tingkatan 5, cikgu belajar benda ni. Yang lain-lain mungkin kurang sikit. Jadi tak semua orang dia pro. Tak semua orang dia hebat. Ada orang dia hebat bahagian pengatur caraan komputer. Itu antara teknologi yang kita kena belajar lah. Itu yang kita sebut sebagai reka bentuk menggunakan teknologi dalam subjek kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 2 dan muka surat 3 lah. Dia sekali kan. Iaitu teknologi rumah tangga. Kita tengok sekejap. Okey, Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Lepas tu Alia cakap, ibu lihat ini, ada banyak sarung tangan di sini, corak jahitannya berbeza-beza dan juga menarik. Ini teknologi jahitan lah. Seterusnya mak dia pun cakap, ya Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Lepas tu abang dia pun kata kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dan corak jahitan yang berbeza. Okey, ini adalah teknologi jahitan lah. So ada orang tanya, cikgu, penting tak teknologi jahitan ni? Bagi cikgu, kalau kamu rasa kamu nak berjaya, sebab benda ni luas akan datang kamu nak guna baju, contoh baju yang cikgu gunakan ni baju sejuk. Ini adalah salah satu teknologi kain yang agak moden lah, sebab dia licin dan sebagainya, ringan. Kalau baju sejuk zaman dulu dia berat, dia tebal. Sekarang baju sejuk zaman sekarang nipis, ringan, tapi kita tak rasa sejuk bila kita pakai baju sejuk ni lah. Dan kita tengok dia punya jahitan dan sebagainya berbeza. Contoh dekat tangan cikgu kat baju sejuk ni. Okey, sekejap. Okey, ni jahitan dekat bahagian tangan.
Tapi bagi jahitan di tempat lain dia berbeza lah. Ini cikgu punya mask. Okay, mask. Okay, kamu nampak jahitan kat sini. Sekejap. Okay, tak boleh nak zoom lah. Okay, jahitan yang lainnya. Ini semua teknologi jahitan. Okay. Dan teknologi jahitan ini penting lah untuk diri kamu. Kalau kamu tak tahu tentang jahitan, kalau contohlah teknologi jahitan ni dia tak berkembang, dia ada satu saja jenis jahitan, kita tak adalah macam rupa bag ni kan, semua ada jahitan, baju yang cikgu pakai, baju t-shirt yang cikgu pakai kat dalam, bag cikgu, ni semua adalah melibatkan teknologi jahitan. Okay. Ni nak jahit ni kan, ni. Kalau kita tidak menggunakan teknologi zaman sekarang, bag zaman dulu kita guna tangan sebagainya mungkin akan koyak. Tapi bila kita gunakan teknologi sekarang, jahitan sekarang, maka dia lebih tahan lasak lah. Bag ni dah 2 tahun lebih cikgu gunakan secara lasak. Alhamdulillah tak ada lagi jahitan yang tercabut-cabut lah. Okay, itu adalah teknologi jahitan yang kita kena tahu. Okey, seterusnya ialah sarung tangan merupakan artikel jahitan yang dihasil menggunakan fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Tak kisah. Sekarang ni guna mesin banyak kan. Terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel jahitan yang terdapat di rumah kamu? Okey. Tak semua orang ada artikel ni. Cikgu sendiri pun cikgu rasa cikgu tak ada artikel jahitan ni. Kita jujur je. Apa yang sekarang cikgu nak kamu buat ialah, yang pertama sekali ialah kamu keluarkan satu buku tulis garis 1. Kamu tulis nama penuh kamu, kelas kamu, subjek dia ialah subjek reka bentuk dan teknologi, guru mata pelajaran kamu letak nama cikgu Encik Farhan saja. Encik Farhan, dah habis. Tak payah nama penuh cikgu. Okey, Encik Farhan saja. Kemudian kamu tulis hari dan juga tarikh. Dah siap. Kamu tulis tajuk dia ialah teknologi rumah tangga. Okey, kamu tulis teknologi rumah tangga. Kemudian kerja kamu mudah saja pada minggu ini. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu salin, dah buat tajuk tadi, kamu salin yang bahagian warna kuning ni sikit je. Sebab nanti kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya pada minggu hadapan. Kita akan masuk pada jenis-jenis jahitan lah. Tadi pertama sekali, untuk minggu ini kamu salin yang ini saja. Okey, kamu salin yang ini saja. Setelah kamu salin, siap salin, apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu ambil gambar kecil, kamu snap, ambil gambar, kamu WhatsApp ke cikgu punya WhatsApp. Okey, 0105633931. Kamu WhatsApp personal cikgu. Jangan WhatsApp kerja kamu dalam grup kelas, jangan. Sebab dia nanti jadi banyak sangat, orang lain pun nak baca benda-benda subjek lain kan. Jadi kerja kamu yang dah siap ni, kamu terus ambil gambar, bagi kepada cikgu. Setiap kerja yang kamu buat, setiap kelas yang kamu hadiri sekarang, cikgu akan tanda dekat cikgu punya rekod untuk kamu punya prestasi, markah prestasi individu kamu ada dalam cikgu punya senarai. Jadi cikgu akan isikan. Kalau kamu buat elok, cikgu bagi makan elok lah. Kalau kamu buat cincai-cincai, cikgu bagi makan cincai. Dan yang paling penting sekali ialah jangan tak buat langsung. Cikgu ingatkan sekali lagi, jangan tak buat langsung. Sebab kerja yang cikgu bagi ni sikit, tak banyak. Jadi mungkin tak ada alasan untuk kamu tak buat dah. Sebab kita dalam fasa COVID ni susah. Kalau dekat kelas memang cikgu akan suruh kamu buat siap-siap. Cikgu tak suruh bawa balik rumah buat kerja sekolah tadi tak. Tapi untuk kat sini kita terpaksa. Dan kamu sendiri pun terpaksa lah buat. Kan? Cikgu kalau ikut cikgu memang tak suka mengajar secara online. Sebab sukar untuk cikgu semak kamu punya kefahaman, kamu punya kerja. Cikgu lagi suka mengajar di dalam kelas. Tapi apakan daya, kita terlibat dengan COVID-19. Terdapat peraturan-peraturan baru yang kita kena ikuti. Jadi cikgu minta sangat kerjasama kamu supaya nanti bila kamu dah siap, kamu ambil gambar, lepas tu hantar ke WhatsApp cikgu terus. Jangan tangguh-tangguh kerja. Jangan dah seminggu baru nak buat, 2-3 hari baru nak buat. Kalau boleh jangan. Kalau boleh bila cikgu kata ni, kamu terus buat. Terus buat, siapkan, hantar. Sebab cikgu akan tutup malamnya. Pukul 10 tu cikgu akan check kerja-kerja kamu.
Okay, ingat setiap hari cikgu akan cek pukul 10 malam, cikgu akan cek. Cikgu tak nak kerja yang bertangguh-tangguh. Contohnya dah 3 hari kemudian baru kamu nak bagi kerja kamu, biasanya cikgu tak semak lah, lantak lah kan. Cikgu pun akan buat rekod, murid mungkin tak hantar. Kalau boleh terus hantar. Bukan cikgu nak paksa kamu kan. Mungkin ada orang dia tak ada gadget dan sebagainya, tapi kalau boleh lah, kalau boleh buatlah. Dan kalau ada masalah memang tak boleh nak siapkan dalam masa yang ditetapkan, kamu beritahu cikgu awal-awal, okey? Beritahu maklum aja cikgu, saya mak ayah saya guna telefon sampai malam. Saya tak boleh nak buat hari ni, mungkin saya buat esok. Jadi cikgu maklum lah bahawa kamu mungkin akan siapkan kerja kamu esok dan sebagainya. Beritahu kalau ada masalah. Okey, kita tak kisah benda tu. Okey, boleh? Sekian, itu saja pengajaran kita pada minggu ini. Dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.